فأخبر أن الجلوس الذي تفقه في هذا التكرار كان مستقبلا القبلة والمصر الذي حصل العلم فيه، والآخر كان مستدبرا القبلة ووجهه إلى غير المصر. فاتفق العلماء والفقهاء أن الفاقه ببركة استقبال القبلة إذ هو السنة في الجلوس إلا عند الضرورة، وببركة دعاء المسلمين فإن المصر لا يخلو عن العباد وأهل الخير. الظاهر أن عابدا من العباد دعا له في الليل، فينبغي لطالب العلم ألا يتهاون بالآداب والسنن، فإن من يتهاون بالآداب يحرم السنن، ومن تهاون بالسنن حرم بالسنن ومن تهاون بالسنن حرم الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حاطب الأنوار من كل الأجانب وعباد مولانا عظيم على ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا قرابات لنا في دين مع القتل والأنثى وذكر. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال, iaitulah wahukia tak? Jadi yang ini menunjukkan kepada sunat, dengar je sunat mengajar membaca, mengaji dalam menghadap kiblat, sunat. Boleh? Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala. Jadi ni ada kisah panjang sikit. Cumanya kisahnya mafhumnya ada seorang tu mengaji, seorang lagi mengaji juga. Tapi seorang ni boleh, seorang ni tak boleh. Seorang ni boleh sebab apa? Sebab dia masa mengaji tu dia menghadap kiblat. Masa merajaah dia menghadap kiblat. Seorang lagi tak boleh pasal apa? Dia kurang adab. Itu mafhum kisah ni lah. Wa hukiya, dan dihikayatkan anna rajulaini, kan bahawa dua orang lelaki kharaja, keluarlah ia rajulani fi talabil ilmi, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, lil ghurbati nombor 4. Ada lil ghurbati ada ai takdir sikit an baladihima, lil ghurbati ai an baladihima. Apa maksudnya? Yakni menuntut fi talabil ilmi lil ghurbati. Lil ghurbah ini dengan makna lam sini dengan muradnya lil ghurbati dengan makna fi al ghurbati. Lam bermakna fi, kemudiannya al ghurbati dengan makna makanin gharib, iaitu tempat yang asing. Mengaji di mana ni? Di tempat yang asing. Asing ni maksudnya jauh daripada tempat tinggal. Mengaji jauh. Al ghurbati yakni makanin gharib, pada tempat yang jauh mengaji. Habis duit, habis petih. Wa kana, dan adalah keduanya rajulani tu syarikaini fil ilmi. Syarikaini ialah apa? Syarikaini ialah dua yang bersekutu. Maksud dia apa? Kawan. Berkawan fil ilmi, dalam ilmu. Berkawan ni apa? Yakni satu batch dalam menuntut ilmu, satu zaman menuntut ilmu sekali. Boleh? Faraja'a, maka kembalilah oleh keduanya rajulani, kembali oleh keduanya rajulani ba'da sinina, selepas beberapa tahun. Sinina, selepas beberapa tahun. Raja'a ila baladihima, kepada negeri keduanya rajulaini. Balik dua-dua orang. Waqad walhal waqad faquha, wahal telah jadi pakih dah. Faquha, jadi pakih itu makna apa? Jadi pekah tu jadi malakah. Nah, cerita ada beza antara faquha wa faqiha malam. Waqad faquha, dan telah apa? Sebab faquha ni apa dia? Atau wazan apa? Fa'ula ni untuk af'alis sajaya. Wa tab'u wal lawn wal a'radu ja'alaha walil jasamati fat taqsiru fihi ala. Untuk fa'ula
Memang untuk apa? Tabi'at wal alwan. Hamura. Tabi'at juga hasuna. Faham tak? Jamula wa qabuha ila akhir. Dan jadi pakihlah oleh salah seorangnya rajulaini. Walam yafqahil akharu. Wa tidak pakihlah al-akharu ai ar-rajulul akharu. Tidak pakihlah ar-rajulul akharu oleh seorang lagi. Seorang lagi tak pakih. Ha tak? Fata'ammala fuqaha'ul baldati. Balik-balik seorang alim, seorang lagi tak alim. Fata'ammala, maka memerhatilah. Perhatilah oleh fuqaha'ul baldati, oleh fuqaha' al-baldah. Ulama negeri tersebut. Fuqaha'ul baldati, fuqaha' pada negeri tersebut. Maksudnya apa? Cari sabab, cari mengkaji. Kenapa seorang ni alim, seorang lagi tak alim? Carilah pasal apa ni? Wa sa'alu an halihima, dan bertanya oleh mereka itu, oleh fuqaha'ul baldah, bertanya, tanya apa? Tentang an halihima, daripada keadaannya, yang mana ar-rajulaini, ai dobit sikit halihima, ai minas sihhati, ai minas sihhati, minas sihhati wal maradi, minas sihhati wal maradi. Tanya, sihat ke seorang ni, seorang lagi tak sihat ke gana? Wa takrarihima, sihhati wal maradi, titik itu masuk tak? Wa takrarihima ataf di atas halihima, dan mengulang keduanya yang mana? Ar-rajulaini, mengulang ke tak? Mengaji itu murajaah ke tak? Mengulang-ulang. Wa julusihima, ai takdir kaifiyati julusihima. Wa julusihima ai kaifiyati julusihima. Kaifiyat julusihima. InsyaAllah. Cara duduk. Duduk macam mana? Bersela ke? Menghadap mana? Habis. Fa ukhbiru anna julusal ladhi tafaqqaha fi halit takrari kana mustaqbil al-qiblati wal misra alladhi hassala al-ilma fihi. Baik. Apa dia? Fa ukhbiru, maka diberitahu akan mereka itu. Jadi bina majhul. Ukhbiru, maka diberitahu akan mereka itu. Mereka itu mana? Mereka itu fuqaha'ul baldah tu. Anna julusal ladhi, bahawa duduk allazi tafaqqaha, duduk yang tafaqqaha. Faham tak? Al-aulanya ibarat dengan apa? Faqaha je. Tidak. Faqaha. Sebab apa? Sebab kedua-duanya tafaqqaha. Tapi salah seorang je faqaha. Al-aula ta'bir bi faqaha. Tafaqqaha ni mengaji. Faqaha tu jadi alim lah bahasa mudah. Jadi dua-dua mengaji. Seorang je alim. Cuba tu al-aula ta'bir bi faqaha. Apa tafaqqaha? Yang apa? Yang tafaqqaha, yang belajar fiqh sama, tapi bukan murad belajar fiqh, faqaha. Yang jadi faqih tu fi halit takrari, fi sangkut pada julus, pada ketika mengulang. Ini takrar di dars, mengulang pembelajaran. Khabar pada kata anna kana mustaqbilal qiblati, adalah ia mana? Ia julusuhu, duduknya itu mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Nampak? Mengaji itu, masa mengulang menghadap kiblat. InsyaAllah masa mengulang tu hadap kiblat, masa mengaji hadap mana? Hadap guru. InsyaAllah. Kerana apa? Kerana beramal dengan at-ta'addub ma'a maqamil asbab. Ta'addub dengan maqamil asbab. Jadi di mana guru berada, di situ kita baca. Faham insyaAllah? Cumanya guru sepatutnya lebih baik dia kena pilih keadaan yang boleh menyebabkan anak murid dia memandang pada kiblat.
InsyaAllah. Faham? Lepas tu guru membelakangi kiblat. Kerana apa? Seumpama hal khutbah. Hal khutbah, khatib membelakangi kiblat, makmum apa? Menghadapi kiblat. InsyaAllah. Tapi kalau masa mengulang, menghadap kiblat. Faham sini? Bukan apa menerak. InsyaAllah. Menghadap kiblat. Masa nak ulang tu hadap kiblat. Nak berubat ke apa, menghadap kiblat. Wal misra, atau pada kiblat. Dan wal misra, dan juga apa? Tempat. Mesra ni pada, bukan Mesir tu, muraknya. Mana tempat. Al-Misra bermakna Al-Madinah. Misra dengan mana apa? Tempat. Alladhi hassala al-ilma fihi. Yang mana menghasillah oleh ia mana? Ia allazi tafaqqaha al-ilma akan ilmu fihi fil lazi. Fihi fil lazi. Hadap kiblat so. Kemudian hadap mana? Hadap tempat belajar. Tempat apa? Tempat belajar. Jadi yang ni muskil sikit. Sebab apa? Kalau Misra ni Madinah. Ni kota. Faham tak? Ni kota dia. Contohnya ni kota. Kota besar ni lah. Kota mengaji dia. Dia duduk mana? Dia duduk dalam kota betul tak? Macam mana dia nak menghadap kota tersebut? Faham tak? Dia duduk dalam kota ni. Kota tempat pengajian ni. Dia duduk dalam tu. Dia nak menghadap mana supaya dikatakan menghadap mana? Menghadap negeri tersebut. Sebab duduk dalam negeri lah. Faham tak? Imam muradnya apa? Imam muradnya dia berada di luar negeri. Rumahnya di luar negeri. Maka dia menghadap negeri tersebut. Ataupun muradnya tempat tersebut adalah tempat mengaji. Madrasah. Faham tak? Maksudnya kalau contoh madrasah Bersih Tumbuh, dia duduk luar. Kaki dia tak menghadap kiblat. Kaki dia tak menghadap apa? Sorry, dia apa? Tak lunjuk kaki. Tak membelakangi apa pun nak Bersih Tumbuh. Itu muradnya. InsyaAllah. Jadi tempat tersebut tempat pengajian. Kalau kata Mesra tu mana murad negeri, maksudnya kena ihtimal bahawa dia duduk di luar. Baru dia boleh menghadap. Kalau dia duduk dalam negeri, macam mana nak menghadap negeri tersebut? Macam mana nak dikatakan sagi muqabil dia tak menghadap negeri tersebut? Anta duduk dalam negeri, mana-mana pusingan anta, semua dikau menghadap negeri. Betul tak? Masalah orang sembahyang dalam Kaabah. Menghadap apa? Dalam Kaabah nak menghadap apa? Mayat dalam Kaabah nak menghadap mana? Mana-mana. Belah ni semua serupa. Dikau menghadap apa? Menghadap Kaabah. Wadih. Sebab nak faham muqabil tu bahawa dia kata tak menghadap Mesir. Taib. Wal akharu ataf. Jadi wal akhari atfun ala allazi. Allazi. Kemudian wal akhari atfun ala allazi. Wal akhari atfun ala allazi. Dia takdirkan fa ukhbiru anna julusal ladzi julusal akhari, duduk al akhari yang seorang lagi. Mana ni? Allazi lam yafqah. Tak faqih, yafqah. Atun ala allazi. Atas tu allazi. Fa ukhbiru anna julusal ladzi ay anna julusal akhari. Duduk yang satu lagi. Ada tak allazi atas ni? Allah atas situ. InsyaAllah. Nampak tu? Tak jumpa? Khalas? Mana? Kana mustadbira al-qiblati. Adalah ia al-akhar. Mustadbira. Membelakangi. Al-qiblati. Akan kiblat. Membelakangi apa Syekh? Membelakangi kiblat. So, membelakangi kiblat. Wa wajhuhu. Dan wajahnya. Wajahnya mana? Wa wajhuhu. Dan bermula wajahnya mana? Nya al-akhar ila. Jadi wajhuhu mubtada, ila tu ta'alluq mazid khabar. Wajhuhu mubtada, ila ta'alluq mazid khabar. Dan bermula wajahnya nya al-akhar tu ila ai mutawajjihun. Mutawajjihun berhadap, mutawajjihun berhadap ia wajah ila ghairil misri ka misra.
la ghairi al-Misri. InsyaAllah. Bukan semula dia yang sore ni. Saya dah dilam. Fattafaqa al-ulama wal fuqaha. Seorang lagi tak menghadap kiblat, seorang lagi tak menghadap apa? Seorang lagi menghadap kiblat, seorang tak menghadap kiblat. Seorang lagi apa? Seorang menghadap kiblat, lagi pula menghadap tempat mengaji, seorang lagi tak menghadap kiblat, wala apa? Menghadap apa? Tempat belajar. Fattafaqal ulama'u, bila dengar cerita lagu ni maka bersetuju, bersepakat ulama. Wal fuqaha'u, dan fuqaha annal faqiha, bahawasanya yang faqih, yang pekah, alim pekah ni, faquha, jadi faqih ia, bi barakati, dengan berkat istiqbalil qiblati, berkat menghadap kiblat. Idh huwa ila ista'liliyah, kerana huwa bermula ia mana? Istiqbalul qiblati. Ia mana? Istiqbal tu, menghadap kiblat tu. As-sunnatu, ialah sunnah. Fil julusi, ketika duduk. Sunatnya apa dia? Sentiasa menghadap kiblat. Duduk. Illa melainkan inda darurah, ketika darurat. InsyaAllah ketika darurat barulah tidak menghadap kiblat. Sembahyang pun boleh tak menghadap kiblat bila ketika darurah. Ketika bila? Ketika perang. Wa fil tihamil harbi sallallahu mahma amkanahum rukbanahu bili syiddatul khawf. Wa bi barakati du'ail muslimina, atau lagi dengan bi barakati. Jadi pakih dengan sebab dengan berkat doa orang-orang Islam. Tak. Mana? Fa innal Misra, maka sesungguhnya Mesir. Mesir itu tempat mengaji tersebut. Pondok tu ke, negeri tu ke, daerah tu ke, la yakhlu 'anil 'ubbadi. Tidak sunyi daripada al-'ubbad, orang-orang kaki ibadat. Jenis-jenis ibadat. Wa ahlil khairi, dan ahli-ahli kebajikan, orang-orang baik. Ahli kebajikan, orang-orang baik. Fadh-zahiru, maka bermula al-amru zahir. Perkara yang zahir. Anna 'abidan, ialah bahawa seorang abid, seorang kaki ibadat, minal ubbadi, daripada ahli-ahli ibadat, khabar anna da'a lahu, berdoalah ia abid, lahu baginya al-faqih, lahu baginya al-faqih, fil laili, pada waktu malam. Waktu malam ni waktu dia tahajud masalah. Pada waktu malam ni waktu mustajab doa. Malam tu lebih afdal daripada siang, ikut sebahagian ulama. InsyaAllah. Jadi dia menghadap kiblat, kemungkinan apa? Ada orang-orang ahli ibadat tu doa. Doa apa ni? Doa bagi dia sebab apa menghadap kiblat. Menghadap apa? Menghadap tempat tersebut. Ni maksudnya apa ni? Takkan orang, faham tak kata dia? Orang abid tersebut, dia doa bagi orang yang menghadap madrasah tersebut. Takkan doa lagu tu. Sebenarnya kemungkinan maksud ibarat ialah orang abid tersebut doa kebaikan bagi negeri tersebut, ataupun doa kebaikan bagi orang yang menghormati tempat tersebut. Tak? Orang abid tu dia doa apa? Keberkatan dan juga kebaikan bagi orang menghormati bagi tempat tersebut. Doa barakah. Maka daripada orang-orang yang mana menghormati madrasah tersebut ialah orang yang mana tidak membelakangi madrasah tersebut. Tu zahir ibarat. Faham tak? Jadi orang abid tu doa apa? Doa kan akan keberkahan bagi orang yang mana menghormati tempat tersebut. Maka di antara orang yang menghormati ni, Tok Guru ni, sebab apa? Sebab dia mengaji akan menghadap madrasah tersebut. Dia tak membelakangi. Itu murak dia. InsyaAllah. Kalau Al-Habib Abdullah bin Masyatiri doa apa? Ya Rabbi irham man sakan fil ribat.
Wahai Tuhan, kau rahmatilah orang yang duduk dalam rubat. Dalam rubat tarim. Datang pada Al-Habib Salim bin Abdullah Masyarakat, dia tukar doa. Ya Rabbi irham man dakhal fil rubat. Tadi apa? Rahmatilah orang yang duduk dalam rubat. Jadi doa pula, ya Allah, kau rahmatilah orang yang pernah masuk rubat. Pernah masuk. Faham tak? Itu kata para ulama tadi, kata man nafa'a fil rubat nafa'a Allah fil bilad. Siapa yang ada manfaat dalam madrasah, dalam rubat, makna apa? Dia akan balik nanti, dia akan beri manfaat pada negeri dia. Fayambaghi li talibil ilmi, maka sayogia bagi penuntut ilmu, alla yatahawana, bahawa tidak bermudah-mudah. Tidak bermudah-mudah bil adabi was sunani. Bil adabi, dengan adab, was sunani, dan sunan. Ya, adab ma yu'addu hasanan fi syara'. Betul tak? Sayogia penuntut ilmu jangan bermudah-mudah dengan adab dan sunan. InsyaAllah al-adab, perkara yang dibilang elok pada syara'. Kemudian katanya, fa inna man tahawana bil adabi, maka sesungguhnya orang yang bermudah-mudah dengan adab, faham tak? Hurima as-sunan, nescaya ditegahkan daripada sunat-sunat. InsyaAllah ditegahkan daripada apa? Daripada sunat-sunat. Apa maksud di sini? Adab, sebab itulah adab tidak semestinya warid di atas lisan syarak. Adab ni wa ma yu'addu hasanah fi syar'i, dan sebagai tambah wa fil 'urfi, dan pada uruf. Cuba tengok di sini. Kadang-kadang ada tak kita sebut macam lalu di belakang orang tua? Ada tak syarak kata tegah? Tak syarak tak tegah. Tapi daripada bab adab yang dikenali pada uruf tersebut. Lalu depan belakang orang, kena minta izin. Syarak tak ajak begitu. Yang ajak siapa dia? Yang ajaklah adab setempat. Maka tak sebenarnya adab tu warid di atas lisan syarak. Kadang-kadang adab itu mafhum mustalah inda qaumin, di istilah bagi satu puak. Sebab tu adab dalam tanah Melayu tak sama dengan adab orang Arab. Baling duit lagu tu pun orang dah marah dah. Tak kenal dengan adab. Maka orang yang mana tahawana, cincai dalam bab adab, faham tak? Dia akan cincai juga benda sunat. Kerana apa? Kerana melupakan akan hak Allah. Berbuat mudah-mudah dengan hak manusia. Maka lebih-lebih aula bermudah-mudah dengan hak Allah. Orang yang bermudah-mudah dengan hak manusia, apa dia? Maka dia akan apa? Bermudah-mudah dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sungguh. Kerana apa? Kalau kita tengok hak Allah Taala mabni al musamahah. Hak Allah Taala apa? Bina atas apa? Musamahah. Apa dia? Pemaaf-maafan. Hak Allah Taala ni bila-bila masa Allah Ghafurur Rahim. Kalau hak manusia dah. Hak manusia apa? Kena minta maaf. Tidak al-musyahah. Haqukul adamiyin. InsyaAllah je. Itu murad dia. Qala wa man tahawana bis sunan, siapa yang bermudah-mudah dengan sunat, hurimal faraid, abda diharamkan akan al-faraid. Al-faraid apa? Benda-benda fardu. InsyaAllah. Benda-benda apa? Fardu. Apa maksudnya? Diharamkan daripada al-faraid. Emma dua makna. Buat mudah-mudah dengan sunat, diharamkan akan fardu, yakni istiqamah di atas fardu. Ataupun lazatnya fardu. Masni. Diharamkan fardu. Orang buat mudah-mudah dengan sunat, diharamkan fardu. Apa diharam? Yakni apa? Diharamkan ditegah daripada istiqamah fardu, ataupun ditegah daripada apa? Kelazatan melakukan kefarduan. InsyaAllah. Istiqamah fardu ataupun lazatnya fardu. Orang yang buat mudah-mudah dengan sunat, maka emma dia akan, satu masa dia akan lemah semangat, maka tinggal sembahyang fardu. Masalan. Ataupun apa? Sembahyang fardu tak tinggal. Sunat tak buat. Cuma sembahyang fardu tu rasa kosong. Wadah? InsyaAllah. Sebab tu ni daripada bab ihtiyat. Ada kan dalam sunat adalah hadis sebut kan, wa ma taqarraba ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayh. Sana hadisnya? Wa ma taqarraba ilayya bi syai'in ahabbu ilayhi min, apa dia? Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Faham tak? Sentiasalah hamba tu hampir dengan aku dengan apa? Melakukan benda
Sunat. InsyaAllah. Mafhumnya apa? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dia hadis sunnah. Hadis arba'in tidak? Sentiasalah hamba itu akan hampir kepada aku dengan melakukan benda apa? Sunat. Mafhum mukhalafah dia apa? Wala yazalu abdi la yataqarrabu ilayya bi adami nawafil. Kalau sentiasalah hamba itu hampir kepada aku dengan melakukan benda sunat, mafhum dia apa? Sentiasalah hamba itu tidak dekat pada aku, yang ini menjauhi dengan sebab tidak melakukan benda. Bila jauh jadi apa? Akan bawa pada tinggal fardu ataupun diputuskan daripada nikmat melakukan fardu. Lazat fardu. InsyaAllah mat. Baik. Sikit lagi. Dek dulu. Bau gelap lagi. Faham tak? Jangan risau. Kita baca rapat sikit. Baru esok cuti. Lisa cuti. Siapa lusa pun cuti juga. InsyaAllah. Apa nak buat-buatlah apa pun. Tapi kerja rumah. InsyaAllah malam ni. Nah, tak? Buatlah. Amalu ma syi'tum. Nak buatlah apa nak buat. Ikut demo lah. InsyaAllah anak rasa hari Ahad dia start kot. Tapi nak beritahu dalam grup. InsyaAllah. Cuma kalau nak buat program pun jangan sampai makan hari Sabtu dah Ahad. Mana melainkan ajak anak lah. Ajak anak insyaAllah. Kita boleh tengok boleh ejah. Nak insyaAllah. Pilih nang. Ui jangan gitu jahat lah. Masa aku balik apa nak buat tu. Ikutlah apa. Nak. Balik ni kerja-kerja nak buat ni. Pergi kuat tanah lagi, pergi mana lagi tu. Kuat tanah lagi. Cari banyak. Macam-macam. Faham tak? Baik. Ala kulli hal. Wa man tahawana bil fara'id hurima al-akhiratu. Faham tak? Dan siapa yang bermudah-mudah dengan fardu, hurima al-akhirah, diharamkan daripada akhirat. Betul tak? Akhirat tu tak? Diharamkan akhirat, muradnya apa? Diharamkan daripada al-akhirah. Hurima al-akhiratu. Hurima al-akhiratu. Sebab naik fa'in. InsyaAllah. Hurima. Jadi semua bagi apa? Yani fa inna man tahawana bil adab hurima sunana. Yuhramu sunanu. Betul ya? Sunanu. Wa man tahawana bis sunan hurima. Jadi mana domain yang kembali pada man? Takdirlah hurima alaihi. Alaihi balik pada man. Hurima sunan. Wa man tahawana bis sunan hurima al faraid. Diharamkan kepada fardu. Wa man tahawana bil faraid, memudah-mudah dengan fardu, hurima al akhirah. Diharamkan apa? Akhirat. Yani apa? Ai sawabul akhirah. Sawab sawaw aliba. Itu dia pahala akhirat. Sawabu al akhirah. Diharamkan akan pahala akhirat ataupun boleh takdir juga naimul akhirah. Nikmat akhirat. Naim al akhirah. Dah fardu pun tak buat. Nak nikmat kat mana? Okay, sini. InsyaAllah, Syekh. Hak ni pun sama juga. Akas pun sama juga. Orang yang mana sampai kepada kufur ialah orang yang mana bermudah-mudah melakukan dosa. Dosa apa? Dosa besar. Orang yang sampai kepada dosa besar ialah bermudah-mudah dengan dosa kecil. Dan orang yang sampai kepada dosa ialah orang yang bermudah-mudah dengan makruh. Dan orang yang sampai kepada makruh ialah orang bermudah-mudah dengan semua perkara yang harus. Semua. Sebab itu dia tarku ma la ba'sa bih. Minal ba's tarku min adab. Tak ingat ayat tu. Cumanya apa? Maksudnya apa? Pertama sekali dia tinggalkan sebahagian benda yang tak perlu daripada benda yang harus. Baru selamat daripada makruh. Tinggal benda makruh, barulah boleh tinggal daripada apa? Benda haram. Tinggal benda haram, baru tinggal daripada kekufuran. Sebab tu kata para ulama tauhid, dia kata al-ma'asi baridul kufri. Maksiat itu adalah apa? Barid, postman kepada kekufuran. Pasal apa orang kufur? Karena dia melakukan maksiat-maksiat yang terdahulu sebelum. Bila dia buat maksiat, maka hatinya dah kotor, tak terima nasihat, dan kemudian dia putus asa. Fakafara billah. InsyaAllah. Boleh insyaAllah ni? Jadi ingat tu. Orang yang bermudah-mudah buat apa? Buat benda kufur, benda haram ialah apa? Terdahulu buat makruh. Dahulu makruh, dia buat semua benda harus. InsyaAllah. Jadi kena tinggal kat sebahagian benda-benda yang harus. Tawarru'an wa ihtiyatan. Wa ba'duhum qala hadha hadithun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'duhum, dan bermula sebahagian mereka itu al-ulama.
Tulis Azim. Tulis wa ba'dhum. Wa ba'dhum jatuh. Wa ba'dhum sebahagian. Sebahagian tu ba'dahum. Oh, Azim mesti tak tulis kau. Ba'dhum dot. Qala hadha hadithun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tulis sallallahu alaihi wasallam. Oh, peninglah. Alaihi wasallam. Baik Zumi. Wa ba'dhum ba'dul ulama. Qala balik pada ba'dhum. Hadza balik mana? Qauluhu man tahawana. Man tahawana ilah. Ya Allah, ilah. InsyaAllah. Apa dia ni? Sebahagian ulama mengatakan apa? Berkata sebahagian ulama, haza bermula qauluhu man tahawana ilah. Siapa yang beringan-ringankan benda apa? Adab beringan benda sunat, apa diharamkan sunat. Siapa yang bermudah-mudah dengan benda sunat, apa dia haram faraid. Siapa yang haram dengan faraid, apa dia? Diharamkan akan nikmat akhirat. Itu tu setengah ulama kata ini hadithun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tengoklah kitab yang warak, dalam yang kitab yang mungkin detail sikit, dia kata ini bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil kalam daripada Abdullah ibn al-Mubarak. Saya tahu mana ni bukan hadis ya. Sebab kalau tengok dalam kitab Al-Awarif menyebutkan haza kalam Abdullah ibn al-Mubarak, ke hadis Nabi. Jadi musannif pun tidak jazam, musannif pun kata setengah ni hadis. Tak? Nak cuba tengok Maktabah Syamilah. Setahu mana bukan hadis. Tulis tu lah. Allahumma salli Muhammad. Ni jatuh kitab Allah. Ada mufrad. Tengok betul lah. Bukan ni. Bukan hadis ni. Ada kalam Abdullah bin Mubarak. InsyaAllah. Tulis ni ya. Selepas tu kata, yang benarnya kalam ni kalam siapa? Kalam Abdullah ibn al-Mubarak min at-tabi'in. Wadih? Kalam Abdullah ibn al-Mubarak. Iaitu dalam kitab Syarah Adabul Mufrad. Kalau sini dia kata dalam kitab Al-Awarif. Abdullah ibnu Al-Mubarak. Sebab tu musannif berkata, musannif pun tak jazam ni hadis Nabi, cuma dia kata setengah orang kata. Ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Kemudian kata muallif rahmatullahi alaihi wa yanbaghi an yukthira as-salata wa yusalli salatal khashi'ina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai gelap lah. Sikit lagi nak gelap.